Siapa yang pandai-pandai ubah barang meja aku ni? Ini yang aku tak suka ni. Aku dah letak semua ikut kesesuaian aku pandai-pandai ubah. Buat apa? Habis aku nak kena susun balik dah. Kau jangan usik lah abang barang aku dah letak. Pandai-pandai masuk bilik aku, lepas tu tukar semua ke sana kemari. Oh, dia kemas balik. Apa aku buat tak betul ke? Kak, tak payah masuk Habis aku kena buat balik dah. Okey, sini pun tak payah. Saya pasti situasi seperti itu banyak berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pun macam tu, mungkin pasangan kita pun kadang-kadang macam tu juga. Betul. Dan hari ini seperti yang telah kami wawarkan tadi, kita nak bercakap tentang pasangan perfectionist. Mungkin bukan pasangan kita tu yang perfectionist tu. Kita sebenarnya yang perfectionist tanpa kita sendiri sedari. Betul. Dan kita tak tahu. Okey, baik. Jadi seperti mana yang dijanjikan, tetamu-tetamu kita pada hari ini akan memeriahkan topik dan studio kita dan juga bersama dengan anda. Kita bersama dengan sahabat saya Azad Jasmine di sebelah saya, seorang suami yang perfectionist. Adakah? Tak tajam dia punya. Minta maaf. Ada tulang. Minta maaf. Okey. Tak boleh pegang. Abang Azad, Kak Ira kat mana? Kak Ira. Okey, ini baru permulaannya tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersama dengan tetamu kita di sebelahnya, Ida Muin. Apa khabar Ida? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di malam hari ini. Sama-sama. Kak Ira ni power tau. Nyanyi sedap, berlakon best, buat lawak. Oh, tak sabar dengar perkongsian Kak Ida. Aduh. Okey, dan di dalam talian sekarang ni sudah pun terhubung kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari yang berada jauh di Muar, Johor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sihat, alhamdulillah. Yaina, Faharin, Azad dan Ida semua sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Azam Alhamdulillah. perfectionist, ya ke? Dia sentiasa kena menjaga kita punya kesempurnaan. Yang itu yang kita nak dengar pendapat daripada Ustaz Azam sebentar Baik. saja lagi. Okey, izinkan saya mulakan dengan soalan kepada Azad dululah. Wah, tak apa. Oh, tadi dia punya belagak tu kan? Okey Azad, pasangan perfectionist dan kemudian kita dah tengok sedutan drama tadi. Awal tadi kita dah lihat di TikTok tentang OCD dan sebagainya. Okey, apa pendapat Azad sendiri tentang perfectionist dan menjadi pasangan yang perfectionist ni? Okay, first of all, benda tu tak pernah berlaku di antara saya dengan pasangan saya lah. That's why, tapi dia berlaku pada kawan-kawan yang duduk kiri kanan kita. Okay, bagi saya pula, bila saya tengok, dia ada perbezaan sebenarnya tau. Because bila saya bergaul, especially when I stay in Penang, kita ada ramai kawan-kawan yang different bangsa, different ni tau, kalau kat Penang tu. So, you can actually see benda-benda lah tu. Undercover வந்து இல்லையோ. Okay, so, perfectionist tu yang jenis macam tadi saya buat lah. Kalau saya iron macam ni, dia kena perfect sampai sini kena macam ni. Tapi yang apa tadi? Apa OTD. Ingat si MB Bank. OTD. Okey, OCD ni pula yang saya tengok kawan saya ni pula, dia kurang fokus. Maksudnya dia was-was. Okey. Dia was-was. Contoh kan, saya letak kat sini. Satgi saya sembang, saya akan terperhati. Shoot betul ke kat sana? Okey, lepas tu kan Aida Muin, kaki mana kaki? Tak nampak kaki. Aduh je. Sempat lagi. So benda-benda macam tu lah. Okay. But then dalam saya dengan Ira pula tak ada. Sebab apa? We compromise each other. So tak ada lah benda-benda perfectionist ke ataupun apa tu OCD ke whatsoever dalam kami punya relationship tu lah. Tetapi mungkin dekat wife saya ada sikit lah. Tapi benda tu saya rasa ada dekat semua wife kot. Saya ada. Itu particularly dekat bahagian mana tu? Bahagian-bahagian especially kebersihan lah. Macam hygiene lah, macam toilet saya tu. Tapi tak ada lah macam sabun saya tak sini, esok letak sini dia ubah balik, tak ada. Benda tak berlaku. Itu aku. Cumanya clean lah, okay, make sure clean lah. Itu saja. Tapi tak ada macam satu tahap nak kena, you know, you have to be there on point sini. No, jangan ubah. You ubah. Macam dalam petikan drama tu tadi kan. Ubah sikit dah tak suka dah. Okey, tadi waktu Azad tengah bercerita, Ida memang cakap itu aku tu. Adakah Ida Muin seorang yang perfectionist? Saya tak tahulah saya perfectionist ke apa, tapi saya suami isteri macam tu. Dia sampai satu tahap saya jadi otak saya penat. Penat sebab memikirkan benda tu mesti balik ke tempat asal dan mesti macam contohlah macam family saya dia
macam mak susah nak pergi nak masak kat rumah saya sebab dia tahu saya akan perhatikan apa yang dia pegang, apa yang dia angkat dan saya akan sambil dia masak saya akan kemas. Saya akan make sure selepas masak tu ibarat you tak masak, tak pegang apa pun kat dapur dan baru boleh makan. Jadi macam family datang pun bila duduk macam contoh kita punya cushion, bila diorang letak ni saya akan diorang dah adik-beradik dah biasalah. Bila diorang angkat, saya akan angkat, saya letak balik. Okey Kak Ida, saya letak betul. Dia jadi jangan pegang. dia mata kita jadi macam kalau saya tak buat, saya akan macam hati tu macam nak menangis tau. Macam tak puas hati. Lepas tu kalau dulu mula-mula sangat teruk kot. Saya macam contoh kalau baju putih-putih je. Hitam-hitam je. Kalau macam you beli hanger tu pun kena susun putih-putih, hitam-hitam. Okey. Jadi benda tu sangat memenatkan otak. Lepas tu saya akan sedar bila dah keluar, saya kata macam okey contoh kita iron baju kan. Kita dah tutup ni. Tapi hati kita dia bermain, dia kata belum tutup tu. Kau balik dulu, tengok balik. Macam tu. Itu mental Ida. Tapi tak tahulah. Saya macam tu. Sebab sampai satu tahap saya pernah kat tempat syuting. Okey. Baju orang lain orang lain yang bersepah, saya tukang lipat. Nak syuting lepas dengan ni dia kita lah. set sekali lah. Saya ada sikap macam tu. Jadi mula saya takut tau. Saya kata aku ni gila ke? Macam tu tau. Lepas tu saya dapat suami saya pun orang yang macam tu. Alamak. Eloklah berdua. Dia ibarat kalau sebelum you tidur, katil you kena kemas tau. Ibarat macam kata you nak lipat baju atas katil. I tak boleh letak bawah-bawah ni, tak boleh. I rasa kotor. Jadi katil tu dah tegang semua kan. Kita duduk kat ujung katil macam ni je. Lepas tu lipat. Allahu Akbar. Teruk. Saya teruk. Boleh kerja dekat hotel tak housekeeping? Saya teruk. Tapi itulah. Baik. Okey dah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya ini ada dua karakter yang berbeza sebagai tetamu kita di sini. Dan pada masa yang sama juga kita nak kata setiap satu karakter tu ada pro dan kontranya, pastinya adalah. Okey, tapi kita nak dengar juga pendapat Ustaz Azam yang dah mendengar kisah kedua-dua ini dan juga pastinya berlaku dalam masyarakat kita ni. Apa ulasan Ustaz tentang keadaan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih ya Fahrin. Menarik sebenarnya perkongsian Azad dan juga Ida Muin tu sebenarnya sangat menarik. Sebenarnya memang betul wujud orang macam ini. Sebab apa? Berkaitan tentang perfectionist ni, sebenarnya dia betul lah seperti Azad kata tadi, dia berbeza perfectionist dengan OCD. OCD ni obsessive compulsive disorder. Maknanya dia ada sifat was-was, dia macam terakak-akak, dan ini sebenarnya boleh jadi adalah gangguan kita itu sebab kena amalkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dia akhir supaya apa? Menyebabkan kita tidak diganggu. Ini panjang ceritanya. Tetapi bila mana bercerita tentang perfectionist ni, sebenarnya saya rujuk kepada kaunselor berdaftar daripada pejabat Situs Kerajaan Negeri Johor, CR Puan Fiza. Saya jumpa beliau, sahabat saya. Saya tanya dia, apa maksud sebenarnya perfectionist ni? Beliau kata apa? Ini pakar kata ya. Setiap yang dilakukan harus sempurna dan menepati kehendaknya. Betul. Maknanya kehendak peribadi dia, bukan orang lain. Maknanya dia bukan kerana SOP, bukan kerana apa yang standard yang telah ada, tetapi kerana kehendak dia. Dan beliau juga rujuk, beliau pakar beliau seorang kaunselor berdaftar. Beliau kata apa? Biasanya ini adalah kerana didikan ataupun dari pekerja kecil, ataupun setiap benda yang mesti tak atur dan lihat sempurna. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakannya mereka ini orang-orang yang perfectionist ni, dia akan daripada kerana mungkin didikan keluarga dia daripada rumah memang sentiasa kemas, kemudian katilnya cantik. Memang ada orang begini macam Kak Ida Muin tadi, betul, memang ada orang juga saya pernah jumpa, memang setiap katil ujung dia penjuru dia pin. Ada tu dia pin ujung-ujung supaya apa? Jangan langsung kedut. Kalau lelaki dia duduk, dia boleh gaduh, tuan-tuan. Dia boleh gaduh. Tapi yang hebatnya, Kak Ida ni rezekinya Allah bagi dia dua-dua begitu. Jadi memang paling kurang dia sering, paling kurang dia tidur kat bawah. Sebab dia nak tengok tegak aja kan. Tapi maknanya sebenarnya bagaimana kita nak kenal tanda-tanda pasangan perfectionist ni? Saya nak kongsikan ada 3 STM. Boleh ya? Silakan Ustaz. STM. S yang pertama, bagaimana kita nak kenal tanda-tanda orang atau pasangan kita yang perfectionist ini. Yang pertama, suka menetapkan standard yang tinggi, kadang-kadang tak realistik pun. Mereka kadang-kadang tak logik pun, tak masuk akal pun. Macam tadi kan, betul lah, macam
Abang Zat kata dalam toilet kau boleh shampoo, bro gigi, ubat gigi. Kadang-kadang kalau kita fikir tak logik pun, sama je. Dia susun sampah, dia tong sampah tu memang kena betul koordinat. Berapa tile letak tong sampah. Kan? Memang ada begini, masing-masing. Dia sampah pun nak disusun bayar juga kan. Ada orang jenis makan tu memang ada, ni tak nafi. Makan tu kau boleh lauk sebelah kanan ni mesti ada lauk ni dia susun elok-elok, cantik je. Lepas tu bila dia tak tengok, dia tak nak makanan tu campur macam makanan kucing, dia kata kan. Memang ada orang macam ni. Maknanya kau boleh cantik susun. Ini maknanya dia suka menetapkan standard yang tinggi yang kadang-kadang tak realistik pun. Tapi kalau ada pada kita kena muhasabah. Yang kedua, tidak sukakan kritikan dan sering tunda kerja sebab nakkan kesempurnaan. Jadi dia tak suka kritikan. Jadi kalau orang kata tak payahlah, no, dia akan ikut SOP dia sendiri. Jadi ini adalah diri sendiri. Tapi kalau sampai menyebabkan dia mengganggu dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mudah demotivate. Maknanya dia tidak bermotivasi, mudah untuk tidak bermotivasi, dan kerana dia takut tidak dipandang sempurna. Dan kalau ada sampai tahap ini, sampai ada kemurungan, depression, terganggu, emosi, stres, kan? Macam-macam ni, ya Allah, tak boleh tengok langsung. Kedut tak boleh tengok, susah tengok. Abang kali kena jumpa kepada pakar psikologis ataupun kaunselor berdaftar, ataupun yang paling penting, paling kritikal, jumpa pakar psikiatrik. Ini contoh ya. Maknanya sebab dia boleh menyebabkan kepada masalah kesihatan mental. Tetapi apapun, selagi mana kita boleh kawal, kita kawal. Dan sebenarnya contoh kaedah, bukan kaedah ni orang lain. Takut. Tak okey je. Yang penting jumpa pakar-pakar. Saya bukan pakar, tapi jumpa pakar supaya kita nak betulkan balik. Kadang-kadang kita takut terlampau ni menyebabkan kita terganggu. Tapi ada cara untuk menangani pasangan perfeksion ini. Saya kongsikan KKM. Bukan Kementerian Kesihatan Malaysia, tapi ada 3. Kejap lagi insya-Allah. Cantik Ustaz. Terbaik penerangan tadi tu. Betul. Dan sebelum kita kembali ke studio bersama dengan Kak Ida dan juga Abang Hazat kita ada sedikit trivia tentang topik kita pada hari ini. Apakah itu perfectionist dan OCD? Jom kita sama-sama saksikan. Melakukan perkara berulang kali kerana merasakan apa yang dilakukan sebelum itu tidak sempurna, selain sentiasa merasa resah, tertekan dan cemas, antara simptom penghidat gangguan obsesi kompulsif OCD. Dari segi statistik, 3% daripada populasi atau sekitar 900,000 rakyat Malaysia dianggarkan menderita OCD, dan ianya sebagai jenis kecelaruan personaliti yang paling kerap ditemui. Namun ramai yang masih keliru antara OCD dan perfectionist ataupun individu yang sukakan kesempurnaan. OCD sering disalah anggap sebagai sifat yang sukakan kesempurnaan. Hakikatnya, penyakit OCD ini membawa maksud serta gejala yang berbeza, iaitu lebih dikenali sebagai penyakit was-was kerana mereka yang mengalami penyakit tersebut seringkali mempunyai perasaan ragu-ragu sehinggakan melakukan tindakan yang sama berulang kali. Sebaliknya, perfectionist atau kesempurnaan ini pula ditakrifkan sebagai sifat atau personaliti seseorang. Mereka mempunyai ciri-ciri seorang yang amat teliti, terancang dan sentiasa inginkan kesempurnaan dalam melakukan sesuatu perkara. Tahukah anda selebriti Hollywood yang merupakan seorang yang perfectionist antaranya ialah penyanyi hebat Justin Timberlake. Menurutnya, sikap perfectionist itu membuatkan dia tidak menyukai apabila melihat benda yang tidak disusun dengan rapi mengikut bentuk, saiz dan warna. Selain itu, bintang utama bersiri Harry Potter iaitu Daniel Radcliffe pula antara yang mengidapi OCD. Daniel mengakui dirinya menderita dengan penyakit tersebut sejak berumur 5 tahun. Menurutnya, penyakit ini membuatkan dia sentiasa mengulangi apa yang dilakukannya dan terlalu mementingkan kesempurnaan yang berlebihan. Justru dapat kita bezakan kesempurnaan atau perfectionist itu merupakan personaliti seseorang, sedangkan OCD pula adalah gangguan mental yang diakui oleh dunia perubatan.
Saya rasa perkongsian dalam trivia tadi tu sangat-sangat memberi input dan manfaat kepada kita semua sebab ia membezakan antara OCD dan juga perfectionist. Tetapi kan saya tertanya-tanya juga, adakah mustahil ataupun adakah tidak mustahil untuk seseorang itu ada OCD dan juga perfectionist pada waktu yang sama. Mungkin dia saling berkait lah. Betul. Kalau macam Kak Ida sendiri kan Kak Ida. Adakah Kak Ida rasa Kak Ida ni seorang yang perfectionist kerana nak semua tu dalam keadaan teratur, kemas dan bersih. Tapi pada masa yang sama ada tak rasa was-was untuk melakukan benda yang sama berulang kali? Dua-dua. Qul a'udzu birabbin nas. Kena mengaji tu. Dua-dua. Saya bila tengok tadi, Kak Ida rasa Kak Ida dua-dua sebab Kak Ida nak benda tu perfect dan juga Kak Ida ada perbuatan yang was-was yang berulang-ulang. Macam contoh kata basuh tangan berulang kali tu, sedangkan kita yang pegang. Macam contoh kita make up lah. Every time you lepas letak something, you nak lap, you nak basuh. Tak habis, you nak buat juga. So benda tu adalah benda yang memenatkan lah. Macam contoh, ada sekali tu macam Kak Ida orang kata macam kita ada anak. Anak kita kecil kan, kalau dia punya playroom kan mainan mesti bisa sepau tahu tak? You just imagine, I boleh susun Lego dia. Lego dia susun tau, ikut colour. Dan I ajar dia macam mana untuk, okay, lepas main ni, you mesti perfect benda tu. Walaupun benda tu kecil, dia kena susun. So dia tak ada macam OCD. Dia mengganggu lah. Dia mengganggu. Kadang-kadang saya fikir saya ganggu anak saya punya zaman dia budak-budak nak main-main kan. Tak. Dia sampai dia besar pun dia tahu ibu dia akan macam dia kena letak mungkin benda dia rasa sini. benda tu adalah disiplin. Ya, tapi okey. Tak apa Ida. Okey, Ida dah mengakui perkara tu. Tapi apa yang lebih nak kita tekankan kat sini, adakah keadaan ini memberi masalah dalam rumah tangga Ida? Ya. Kalau yang dulu yes, sekarang tidak sebab kalau saya kata yang dulu sebab saya mungkin dia ni dulu bukan orang yang perfectionist ataupun orang yang menitik beratkan tentang bukan kata tak bersih-bersih tapi mungkin dia bukan orang yang perfect macam saya. Macam kalau dia keluar sekejap kata dah sarung jeans, keluar sekejap saya mesti nak basuh jeans tu. Even dah basuh. Selalu lelaki kan sekali kata kalau jeans tak boleh basuh berulang kan. Saya orang yang you buka sekejap balik you mesti basuh. I tak boleh benda tu bergantung apa benda. Pakai sekali mesti basuh. Jadi benda tu jadi macam bertengkar jugalah. Lepas tu apa saja keadaan di rumah tu saya nak benda tu di tempat yang asal dia mesti elok letak dia. Macam ni tunjuk. Kalau kita letak macam ni, dia mesti macam ni. Dia tak boleh sikit sengit macam ni. Macam tu. Dia tahap macam tu. Gambar tu, kalau macam tu nampak sengit sikit, dah terus pergi betul. Tapi bila Kak Ida fikir balik kan, kenapa jadi macam ni? Kenapa benda ni semakkan kepala aku sampai tahap, tahu tak hati tu menangis sebab terlampau penat. Jadi bila kita ni sendiri, fikir sendiri, I tak boleh macam ni. Benda ni mengganggu rumah tangga, mengganggu anak punya pembesaran dan benda tu jiwa sendiri terganggu, kerja saya terganggu. Jadi saya macam saya tone down sikit. Saya macam okey tak apa, kadang kita bila jadi je macam tu cepat-cepat macam mengucaplah astagfirullahalazim, kenapa macam ni kan. Ataupun zikirlah apa benda kejap bagi dia relax. Sebenarnya benda tu okey je, cuma tak ikut cara kita mungkin. Betul. Dan perbandingan ni juga macam Kak Ida adalah seorang yang sangat-sangat perfectionist yang betul-betul nak benda tu mengikut warna dan sebagainya. Tapi untuk Azad sendiri dengan Irash Zira. Betul, kita nak tahu ni. Azad kongsikan yang anda berdua memang langsung tidak perfectionist, apatah lagi OCD. Saya tak tahu nak bubur-bubur semana lah. Tapi yang pasti itu kan OCD dan perfectionist tu kan mungkin kami ambil half-half. Okey. Mungkin kami tak comply everything. Because dalam kadang-kadang benda-benda berlaku macam perfectionist ni kadang-kadang disebabkan pasangan kita juga. Contoh kan, si isteri suka biru. Keluar pun pakailah biru. Tapi saya suka merah sebenarnya. Alright. So, kita kena compromise lah. Apa salah kalau tak pernah biar I pakai biru lah. So, benda tu yang susah nak menjadikan benda tu perfectionist ataupun OCD or whatsoever. So, sama juga dengan pasangan saya juga. So, we complement each other lah. So, if kalau kita complement each other to the extent, you takkan ada benda perfectionist, you takkan ada benda-benda OCD pun. Okey, Azad, sekejap saya menjelas sikit. Okey, tapi pernah tak kesempurnaan Ira, kesempurnaan Azad tu memberi satu orang kata rimas dengan masing-masing ni? Dia nak macam ni, dia nak macam ni, kita kena ikut juga cara macam. Ada tak memberi impact pada rumah tangga ataupun anda rasa benda tu disambut baiklah oleh kedua-duanya?
Okey, kalau kita compromise each other, dia pasti takkan impact pada rumah tangga. Dia simple as that. Dia macam tu. Dia ego antara suami isteri Give tu kan and take lah, kena give and take. Sebab kalau you tak give and take antara you punya pasangan, this is where benda ni datang. Betul. Dia akan jadi torture pada diri sendiri. Sebab si isteri ni, aku kena buat macam ni sebab suami aku ni perfectionist sangat. So benda ni is torturing your partner. Dan juga hubungan tu sendiri. Hubungan sebenarnya. Tetapi kalau you compromise each other, like I say kan, kalau I have my own benda yang saya suka. Saya suka color-color macam ni. Saya suka makanan-makanan macam ni. Ada, especially wife saya kan orang Timur. Dia Kelantan. Ni orang Penang. Okey. Saya sampai ke hari ni, saya tidak makan budu. Sampai ke hari ni. Tapi itu tak menunjukkan saya ni orang kata, but Ira dia compromise. It's okay kalau dia tak makan. Dia no, you kalau kahwin dengan perempuan Kelantan, you kena makan budu. Dia jadi paksaan pula kalau sama juga bila dia datang Penang, I tak pernah paksa you makan nasi kandar. Okey, so you suka kan nasi kerabu, nasi hari Khamis, hari Selasa. Tapi Kerabu ke Khamis okey. Betul. Dan maaf saya mencelah sebab kita punya masa pun sedar tak sedar dah nak habis dah sebenarnya. patut kena panjangkan. Banyak nak cerita ni. Dan untuk Ustaz Azam sendiri kan, apabila Ida Muin dah berkongsi, Izzat juga dah berkongsi, adakah perfectionist ni sering kali dikaitkan juga dengan seorang yang cerewet? Dan tadi ada juga tips yang Ustaz nak kongsikan juga kan? Terus boleh sekalinya. rumuskan Ustaz Azam. Silakan. Ringkasnya insya-Allah. Terima kasih Aida Fahri. Ingat dah tak ingat saya tadi kan? Baik, saya teruskan. Sebenarnya memang betul. Wujud orang yang seperti mana saya pernah jumpa yang memang tulis tu guna pembaris. Maknanya nak tulis tu A, B, C, D, E, sampai Z tu menggunakan pembaris. Subhanallah. Ini wujud. Maknanya memang ada orang. Maknanya ada orang kata perfection cerewet ke apa, saya tak beranilah nak cakap kan. Sebab apa? Setiap orang ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing. Sebab saya akan kongsikan cara menangani pasangan yang mungkin ada perfectionist ini. KKM. K yang pertama, kenal pasti keinginan dan kecenderungan pasangan perfectionist di bahagian mana. Mungkin dia ada yang jenis perfectionist hanya di tempat tidur ataupun baju, kain saja. Tapi di toilet, dia langgar je. Mungkin di tempat makan, dia langgar je. Di dapur, dia tak ada masalah pun. Mungkin dia hanya di dalam kereta. Kereta dia memang ada tong sampah, tak ada sampah langsung. Hebat. Ya, tapi mungkin di tempat lain, sebagai contoh di kasut dia semua, dia tak kisah. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan penonton, dia yang pertama kenal pasti pasangan kita punya keinginan. Dia pro belah mana? Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Itu sebab macam seperti kata Azad tadi lah, betul lah. Kita kena pandai meraihkan pasangan kita. Jangan kita ikut kita je. Dan yang kedua apa dia? Kekalkan komunikasi yang berkesan dengan pasangan, bincang dan sentiasa ada yang kata Yaina tadi, give and take. Kena ada. Macam tarik rambut dalam tepung tak selerak, rambut tak putus. Kekalkan komunikasi, bincang sentiasa each other. Kita kena sentiasa ada perkara ni. Dan M yang terakhir apa dia? Minta pandangan pasangan bila nak buat sesuatu dan buat kebaikan bersama. Jangan ego. Ini yang paling penting tuan-tuan puan. Maknanya kita minta pandangan. Kadang-kadang pasangan kita yang perfectionist ni, mereka ada pandangan mereka sendiri. Seperti mana kan mereka nak baju macam ni, mereka susun macam ni. Kita sebagai seorang pasangan, suami ke isteri, tak kira lah apa pun kita, bila mana pasangan kita seorang yang suka string meja string katil dan sebagainya, katil tekak semua, kita kena raikan. Tapi waktu yang sama janganlah tidur pun nak tegak aja, sanggup duduk bawah. Tak boleh berkedut. Sanggup duduk bawah. Tentu kejong aja. Sebab apa? Tak nak selimut pun gerak pun payah juga. Begitu Ustaz ya. Maknanya ini yang kita nak. Jadi apa pun pasangan kita, perempuan ni apa ke, saya akan kongsikan di sini di Instagram saya, Azam Al-Kankari, insyaAllah. Maknanya apa pun pasangan kita tak kisahlah. Yang penting kita kena terima each other, kena sangka baik, dan kalau ada gangguan mental sebagainya, rujuklah kepada pakar-pakar kesihatan mental, dan apa pun kita menanganilah pasangan kita yang perfect ni, yang sempurna ini dengan kebaikan dan lengkap melengkapi. Ini cantik. Jangan mencari kesempurnaan, tapi carilah persamaan sama kita. Wallahualam, moga bermanfaat insya-Allah. Cantik dan terima kasih Ustaz seringkasnya. Tapi kalau nak dapatkan tips lebih lanjut mungkin ke Instagram Ustaz Azam lah tentang topik kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Dan sekali lagi ucap terima kasih kepada Azad dan juga Ida kerana bersama kita pada hari ini. Betul. Salam untuk pasangan anda dan selamat menyambut Ramadan yang masih tersisa ni. Okey, ada pesanan yang nak diberikan? Pesanan saya pada Aida, jangan balik terus pergi cuci baju tu.
Apa pun, thanks for you guys jemput kami juga. Betul. This is Wakil. something satu topik yang sangat nice sebenarnya untuk pasangan kita dengar, sebab end of the day we appreciate each other, so kita hindarkan daripada benda-benda macam ni lah. Betul. Wow, okey, terima kasih banyak. Nak bantai ramah-ramah bagi kat aku je. Okey, okey. Rindu bantai. Okey, Ida ada kata-kata Tak ada kata-kata dia dah cakap dah. Okey, baik. Okey, mungkin Sekali lagi, apa yang kita dapat simpulkan sebenarnya nak ialah keadaan ini sebenarnya adalah satu orang kata kehidupan sebenarnya, tetapi bagaimana ia memberi impak kepada kehidupan kita, itulah yang akan menentukan bahawa perfectionist OCD ini memberi satu benda yang negatif ataupun tidak. Betul, raikan pasangan kita dan perlu ada kompromi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Ida, kepada Abang Azad dan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.